أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم اجعل قولي قولا مؤثرا في قلبي وقلوب الحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, dulu kini dan selamanya kita rafakkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini Allah masih lagi memberi dan mengurniakan kepada kita kenikmatan, kesihatan, kelapangan dan juga beberapa nikmat yang lain, maka dapatlah kita berada bersama-sama di sini. Dan bagi tuan-tuan dan puan-puan yang belum lagi berniat iktikaf, marilah kita sama-sama berniat iktikaf. Semoga ganjaran dan limpah kurniaan rahmat Allah Ta'ala berganda-ganda lagi kepada kita semua insya-Allah. Dihormati, dikasihi tuan pengurusi masjid, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, seluruh ahli jawatan kuasa masjid, para asatizah dan para alim ulama, tuan-tuan dan puan-puan, juga kepada yang menonton live kita pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih lagi membicara mengenai dengan tajuk kita ini, iaitu Dawaul Qalbi, ubat bagi hati. Sebagaimana kita sedia maklum, saya tidak campur antara tazkirah Jumaat dengan tajuknya yang tersendiri. Kemudian juga dengan kuliah subuh pun ada tajuknya tersendiri. Ini kuliah maghrib saya tidak campur. Kuliah Jumaat baru ni kita menyebut mengenai dengan at-taqwa wasiyatullahi ta'ala ila jami'i khalqih. Takwa itu merupakan wasiat Allah kepada semua makhluk ciptaannya. Itu untuk tazkirah Jumaat. Baik, pada malam ini kita masih lagi menyambung apa yang terbaki dalam siri pertemuan kita yang telah lepas, iaitu mengenai dengan ubat bagi hati. Kerana saya dah ulang banyak kali dah, hati kita juga akan mengalami kesakitan apabila tidak diberikan kepadanya ubat, sebagaimana badan kita juga akan berlaku kesakitan apabila ia tidak diberikan ubat. Oleh kerana benda yang zahir seperti tangan, mata, kaki, telinga ini, apabila dia sakit, lalu dia, kita kata apa dia, tergendala ataupun terganggu kerjanya itu kerana kesakitannya. Mata bila dia sakit, maka kita nak tengok dengan sebagaimana tidak sakit, tak boleh. Tangan bila dia sakit, kita nak buat kerja sebagaimana dia tidak sakit, tak boleh. Begitulah anggota yang lain. Maka selamalah tuan-tuan dan puan-puan semua, apabila hati kita sakit. Sebab itu disebut oleh Tuan Pengarang Minhajul Abidin, Mukhtasar Minhajul Abidin, dia kata setiap anggota ini dicipta ataupun dijadikan oleh Allah untuk perbuatan yang khusus baginya. Kita kata mata. Mata khusus untuknya melihat. Sebab itu mata tak boleh nak mengambil, mata tak boleh nak menyepak, mata tak boleh nak berjalan dan sebagainya. Begitu dengan tangan. Tangan tak boleh nak melihat, tangan tak boleh nak beritu dan ini. Hanya khusus untuk perbuatan sentuh, menyentuh, ambil, mengambil. Itu adalah kita kata kerja yang terhasil daripada tangan. Maka kata Baba Ismail Sepanjang dalam mentafsirkan kitab Penawar Bagi Hati yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Dan Syekh Abdul Qadir Al-Mandili ini merupakan tesis master saya ketika berada di UM dahulu. Maka kata Syekh, kata Baba Ismail Sepanjang hafizahullah, dia kata apabila kita ini cacat satu anggota, maka
untuk nak mendapat pahala daripada anggota itu, kita kata macam tak dapat dah lah. Faham tak? Faham tak? Faham tak? Contohnya mata. Apakah kebajikan yang boleh kita buat dengan mata? Maka jawapannya, kita nak pergi ke masjid, kita nak baca Quran, kita nak baca hadis, kita nak tadabbur, kita nak apa bacaan-bacaan mengenai dengan mata. Maka segala jenis bentuk perbuatan yang ada kaitan dengan dosa ataupun dengan pahala, khususnya dengan pahala, maka kita tak dapatlah buat, ataupun tak dapatlah kita melalui itu. Orang yang ada mata, maka dia boleh pahala melalui mata dengan cara dia membaca Al-Quran, dengan cara dia membaca kitab sirah, membaca kitab fiqh dan sebagainya. Nah, ataupun melalui dengan telinga. Apabila seseorang itu tidak ada telinga, bererti kebaikan yang sepatutnya kita dapat melalui telinga telah pun sama ada tidak dapat sepenuhnya ataupun tak dapat beberapa persen daripadanya. Nah, orang kuliah macam ni tak dapat dengarlah kita sebab kita telinga kita tak dengar. Maka pahala yang sepatut kita dapat dengan telinga, dengan cara kita mendengar kuliah, dengan cara kita mendengar bacaan-bacaan Al-Quran, dengan cara kita mendengar zikir-zikir, dengan cara itu dan ini, maka sudah terhadam, sudah tak ada. Berarti kita sudah kurang dari segi satu sebab untuk mendapat pahala, kerana terkurangnya anggota yang ada pada kita. Lalu tok nenek kita, tok ayah kita dulu, mak ayah kita dulu, dia kata anggota kita ni ada 7 kan. Panca indera kita ni ada 7, mata, telinga, kaki dan sebagainya. Itu tuan-tuan dan puan-puan bilanglah sendiri. Baik. Lalu kita bicara dah dalam pertemuan yang telah lepas, ubat hati kita yang ketiga, yang saya sebut pada pertemuan yang terlepas, dipanggil dengan suhbatus salihin. Ubat yang ketiga ialah suhbatus salihin, iaitu kita berkawan rapat, suhbah. Kenapa Nabi tidak memanggil sahabatnya itu dengan kawan, tetapi Nabi memanggilnya dengan sahabah? Kerana orangnya rapat, orangnya dekat, orang yang saling kenal mengenal antara satu sama lain dipanggil sahabah. Maka kita pun sama juga. Begitu juga di sana ada lagi satu kalimah yang digunakan dalam Al-Quran, iaitu perkataan ataupun kalimah Al-Hamim. Al-Hamim, ejaannya alif lam ha, bukan ha, bukan Al-Hamim, Al-Hamim, Hamim. Tuan-tuan boleh rujuk dalam surah Ad-Dukhan, ada Allah Ta'ala sebut kalimah ini, dan juga surah-surah yang lain. Ya? Al-Hamim juga diterjemah dengan 2 makna. Maka makna itu melihat kepada ayat yang kita nak tu. Al-Hamim itu membawa 2 makna. Yang pertama, Hamim yang dimaknakan dengan kawan rapat. Kawan rapat. Bagaimana contoh kawan rapat? Kawan rapat ini ialah seperti kita kata macam mana? Kereta dia, kereta kita. Pitih dia, pitih kita. Dan apa hak dia itu sebahagiannya hak kita. Kalau isteri dia tu tak isteri dia, bukan isteri kita. Tak lah, bukan. Nah, harus takat harta dia je. Harta dia, harta kita. Pitih dia, pitih kita. Kereta dia, kereta kita. Macam mana tu? Maknanya kalau kita tak ada duit, telefon dekat dia. Mak, duduk kat mana? Duduk di rumah. Allah tolong back in sekejap, mak. Saya gini-gini. Dia pula, lah duduk kat mana? Duduk di rumah ni. Kenapa? Allah, saya tak cukup duit tadi, tak bawa mari beli benda ni. Tolong back in sekejap. Okey. Itu dipanggil Hamim. Hamim, yakni orang yang rapat dengan kita. Duit dia, duit kita. Maknanya kereta dia, kereta kita. Itu Hamim, kata almarhum tuan guru saya. Tapi kalau duit dia, duit kita, duit kita, itu bukan Hamim. Itu saya tak tahu nama apa. Faham tak? Duit dia, duit kita. Duit kita, itu bukan Hamim. Hamim maknanya duit dia, duit kita, duit dia. Itu Hamim. Satu lagi makna Al-Hamim ialah air yang sedang mendidih. Air yang sedang menggelegak tu, itu dipanggil Hamim juga.
Maka bila tuan-tuan dan puan-puan baca kitab hadis, Al-Quran dan sebagainya, nak tahu makna hamim dengan makna kawan rapat ke ataupun dengan air ke, air yang mendidih tadi, maka tengoklah kepada ayatnya. Kalau ayat itu menceritakan mengenai dengan kawan, taulan orang, maka itu diterima dengan makna kawan rapat. Tapi kalau menceritakan mengenai dengan air, mengenai dengan dapur, maka dia ada kaitan dengan air yang mendidih. Maka tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk dalam suratul Dukhan. Suratul Dukhan ini tuan-tuan dan puan-puan mempunyai kelebihannya yang tersendiri. Nabi SAW menyebut dan disebut oleh Bapa Ismail sepanjang ketika sebelum dia mentafsirkan suratul Dukhan, lalu dia menyebut bagi surah Ad-Dukhan ini mempunyai fadilat dan kelebihannya yang tersendiri. Bila dibaca pada malam Jumaat. Bagi siapa yang tak tahu lagi ataupun bagi tuan-tuan tak pernah beramal lagi, bermula pada malam Jumaat akan datang ni, amal sampailah ke kita dijemput oleh Allah. Jangan lupa. Setiap malam Jumaat, tak kisahlah. Lepas maghrib pun boleh, lepas isyak pun boleh. Nah, cuma hadis yang pertama disebut malam Jumaat, hadis yang kedua itu pagi Jumaat. Mana kita boleh beramal dua-dualah. Kalau kita ingat, kita baca malam. Kalau saya secara peribadi, saya lebih suka baca malam. Kalau terlupa ataupun bukan terlupa, tak ingat. Maka bacalah pagi. Maka Nabi kata sesiapa yang membaca suratul Dukhan, baginya mempunyai kelebihan. Yang pertama apa dia? Allah Ta'ala akan mengampunkan dosanya daripada dia baca sampai ke pagi esok. Asbaha maghfuran. Berpagi-pagi ia dengan dosanya diampun. Jadi kita tanya diri kita. Saya tanya diri saya, tuan-tuan dan puan-puan tanya diri masing-masing. Nak tak kita ni kalau Allah Ta'ala ampun dosa kita? Kalau kita jawab ya, nak, baca. Tak banyak pun, hanya 3 muka surat sahaja. 3 muka surat sahaja. Bermula dengan sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah kanan balik. Habis 3 muka surat sahaja. Maka surah Dukhan ini tuan-tuan bacalah. Kelebihannya yang pertama tu. Yang kedua, dia akan dikawinkan dengan apa dia? Dikawinkan dengan bidadari. Allah perempuan kata kita tak ada lah bidadari, kita dah bidadari dah. Tak apa bidadara. Tuhan buat molek-molek dah. Sebab tu ulama kita menterjemah zaujun itu diterjemah dengan pasangan, bukan diterjemah dengan suami ataupun isteri. Diterjemahkan dengan pasangan. Kalau kita ni isteri, bermakna pasangan kita suami. Kalau kita suami, bermakna pasangan kita isteri, zauj. Maka Tuhan sedia belaka bagi laki-laki, bagi perempuan yang beramal dengan ni, sila. Dua kelebihan itu. Kalau kita nak, beramallah. Beramallah. Baik, dalam suratul Dukhan ini ada Allah Ta'ala sebut. Ada Allah Ta'ala sebut di mana? Di helaian yang terakhir sekali. Bermula daripada ayat yang pertama, helaian yang terakhir, sampai ke separuh muka surat. Separuh safhah muka surat. Maka dia menceritakan mengenai dengan azab neraka dan balasan bagi orang-orang tertentu. Ada dekat situ. Tetap balik sekejap lagi sambil-sambil nak tidur, tengok buka tafsir suratul Dukhan juzuk yang ke-27 kalau tak silap saya. Tetap boleh cek tengoklah, ya. Kemudian daripada separuh pertengahan itu sampai ke akhir surah, Allah Ta'ala cerita pula mengenai dengan orang yang muttaqin dan balasan bagi mereka. Kita nak hak mana, kita boleh pilih situ. Maka di antara yang Allah Ta'ala sebut dalam suratul Dukhan itu, Allah Ta'ala kata dia menyebut perkataan hamim. Hamim. Tuan-tuan boleh buka, ada perkataan al-hamim. Maka al-hamim di situ membawa makna air yang sedang mendidih, air yang sedang bergelegak. Kerana apa? Allah Ta'ala sediakan kepada orang yang kufur, orang yang kafir, orang yang tak pandai bersyukur, orang yang tu macam-macam begitulah, yang ingkar perintah Tuhan, yang tak solat dan sebagainya, yang syirik dengan Allah. Itu Tuhan sedia. Tuan-tuan balik di sana, boleh rujuk di sana. InsyaAllah tuan-tuan akan dapat apa yang saya sebut sebentar tadi kerana masa kita yang begitu terhad pada malam ini. Baik,
Lalu dalam suhbatus salihin, berkawan rapat dengan orang-orang yang baik ini, telah pun saya sebut dalam siri pertemuan yang telah lepas, bahawa orang yang muhsinin, orang yang sentiasa mengekalkan dengan kebaikan itu, bolehlah kita sebut dia sebagai al-muhsinin. Baik. Dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang Allah Ta'ala sebut perkataan al-muhsinin. Al-muhsinin itu fa'il daripada perkataan ahsana yuhsinu ihsanan fahuwa muhsin wa zaka mahsun. Muhsan wa zaka muhsan. Muhsin, muhsan. Gitu. Mukhlis, mukhlas. Ya. Maka yang kita panggil ihsan, yang kita panggil hasan, baik-baik itu, makna muhsin itu orang yang baik. Orang yang baik. Maka kita nak kenal bagaimana orang yang muhsinun. Siapa orang yang muhsinun? Maka di antara orang yang muhsin itu ialah orang yang sentiasa mengekali perkara-perkara, perbuatan-perbuatan yang baik disebut sebagai muhsin. Kalau tuan-tuan nak tengok lagi dengan cara lebih jelas, tuan-tuan boleh tengok dalam surah Az-Zariyat bermula daripada ayat 16 ataupun 17. Tuan-tuan boleh tengok situ. Kanu wa kanu min qablu Allahumma salli ala Muhammad. Ada perkataan muhsinun. Ujung ayat itu ada perkataan muhsinin. Lepas tu dia tafsir al-muhsinin tu siapa? Lalu dia sebut kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Itu sifat orang ataupun sifat orang yang muhsin. Sebagaimana al-muttaqin. Siapa dia al-muttaqin? Zalikal kitab la raiba fih hudal lil muttaqin. Siapa orang yang muttaqin? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Itu sifat orang yang muttaqin. Kita nak jadi orang yang muttaqin, itu sifatnya. Maka hendaklah kita bersifat dengan sifat itu. Semoga-moga dengan itu Allah Ta'ala akan meletakkan kita ini segolongan daripada muttaqin. Kalau kita nak muhsinin, maka kita kena bersifat, kena bertabiat, kena berbuat, kena berkata, kena berbuat benda-benda yang ada kaitannya dengan orang yang muhsinin. Nak tengok dalam surah Az-Zariyat tadi. Tuan-tuan boleh rujuk dalam surah Az-Zariyat. Itulah perangai ataupun tabiat tingkah laku orang al-muhsinin. Dan Nabi sendiri SAW apabila dia membaca Al-Quran dan lalu mengenai dengan ayat-ayat nikmat, lalu Nabi berdoa meminta, sedangkan dia Nabi. Kan? Sedangkan dia tu siapa? Habibullah, bukan Khalil. Habib, bukan ulul azmi. Tak. Hak tu rendah. Nabi lebih rendah daripada Rasul. Rasul lebih rendah sedikit daripada ulul azmi. Ulul azmi lebih rendah sedikit daripada Khalilaini. Khalilaini itu lebih rendah daripada Habib. Maka siapa Habib? Nabi kita. Sebab tu yang kita panggil Habibullah. Habibullah. Ada tak nama Nabi lain digelar sebagai Habibullah? Khalid, Nabi Ibrahim, Habibullah. Tak, Nabi Ibrahim Khalilullah. Nabi Isa Kalimullah. Tu. Nah, Nabi kita Habibullah. Habib mana apa? Kekasih. Kekasih. Bila kekasih tuan-tuan, tak ada apa-apalah kekasih ni. Nah, kita ingat waktu kita muda-muda zaman Pok Yeye dulu dah. Waktu kita berkasih sayang dulu deh. Bercinta dengan orang rumah kita dulu kan. Nah, tak boleh tengok dia, tak boleh tengok apa benda pun, tengok basikal dia naik pun tak apa dah. Basikal pun tak ada, tengok tempat jemur, dia duduk jemur kain. Kita dah lalu biasa dia jemur kain. Tak boleh juga tengok apa dia, tengok selipar dia, tak apa dah. Jenera dah tidur. Nah, lalu dah makan. Gitu. Nah, itu dipanggil Habib, kekasih. Sebab tu ada cerita panjang. Kata orang dengan masa yang tak terhad ini, ada cerita panjang disebut oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya At-Tazkirah mengenai dengan kisah Nabi Allah Ibrahim Khalilullah. Bila dia nak mati tu, dia ada kisah dekat situ. Ada kaitannya dengan tadi itulah, dengan saya sebut tadi, kekasih tadi tu. Nah, kita cerita hari lain. Baik. Maka orang yang muhsinin itu, orang yang sentiasa melakukan kebaikan itu, katanya Ibnu Abbas.
Katanya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dan kalimah ataupun kata-kata Ibnu Abbas ini saya ambil ataupun saya nakalkan daripada kitab himpunan khutbah-khutbah yang ditulis ataupun yang diucapkan oleh Al-Doktor Yusuf Qardawi. Dipanggil dengan khutab Al-Doktor Yusuf Al-Qardawi. Al-khutab ataupun khutab Al-Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi. Maka saya ambil dalam kitab ini himpunan khutbah-khutbah daripada Dr. Yusuf Al-Qardawi. Lalu dia menyebut dalam bab apa? Dalam khutbah yang bertajuk Syu'mul Maksiyah, yakni bahaya, dangernya maksiat. Tu bahaya Syu'mul Maksiyah. Nah, oi maksiat ni bahaya tuan-tuan. Bahaya, lebih bahaya daripada api elektrik, lebih bahaya daripada air boh. Orang Kelantan panggil air boh. Nah, orang Kuala Lumpur panggil banjir. Nah, Kelantan dia panggil jaga panggil banjir. Air boh weh dia kata. Kita pun air boh. Air boh ni tuan ketua. Oh, air untuk ketua, dak bukan boh ke mana banjir. Nah, maka air banjir itu nak dibandingkan dengan dosa tak bahaya lagi. Lari laju tak bahaya lagi, elektrik tak bahaya lagi, tapi yang bahayanya dosa. Kenapa apa? Dosa ini kalau kita buat kadang-kadang boleh melibat orang lain. Bukan satu taman, bukan satu negeri, bukan satu negara, bahkan boleh jadi satu dunia. Kita duduk ni sekarang ni, kita tak selesai lagi masalah Covid kan? Allah Taala ada uji pula kita dengan banjir ataupun boh. Walaupun orang taman tu alhamdulillah serupa dengan orang taman saya tak kena banjir, tapi tengoklah saudara-saudara kita, kalau tuan-tuan dan puan boleh pergi ke tempat-tempat sedemikian, bagus sekali, kerana itu merupakan cas iman kita. Iman kita kena cas. Sebagaimana sekarang ni tuan-tuan duduk tengok cas iman tuan-tuan ni. Sekarang ni saya bagi kabel-kabel speaker ni sebagai kabel untuk masuk dalam telinga dan dalam hati tuan-tuan dan puan-puan. Balik nanti tuan-tuan pun renung, Allahu Akbar ya. Betul juga yang Nabi sebut ini, memang betul lah Nabi ni sebut, Nabi ni tak menipu, Nabi ni tak pelawak, Nabi tak bercakap. Hasil daripada mana? Hasil daripada kita dengar ustaz tadi ke, tok guru tadi ke, babo tadi ke, ataupun rakaman tadi ke, ataupun live ke, tidak live ke. Oh, tu. Tengah cah tu. Sekarang ni tuan-tuan dan puan sebut tengah cah ni. Ada tengah cah. Nah, cas macam ni tu bukan tak masuk, dia masuk. Tetapi kalau kita pergi tempat banjir tu seolah-olah macam dia masuk cepat sikit. Ibarat kata kalau macam cah tu, cah kuasa tinggi, lepas tu kabel dia pun besar. Bila kita pasang cepat dia boleh penuh. Tu macam tu lah. Kita pergi tengok, ya Allah, bagaimana air yang lembut saja. Lembut air. Kita ketuk pun tak ada apa. Tak ada apa dia. Tapi bagaimana dia boleh bawa bangunan yang begini besar. Bagaimana dia boleh bawa balok yang memang manusia tak boleh nak pikul dah balok tu. Nah, bagaimana dia boleh membawa bangunan, membawa rumah, membawa macam-macam dia boleh bawa. Allahu Akbar, hebat sungguh. Maka ulama kita kata air baik, angin baik, apa dia lagi? Hujan baik. Apa benda itu merupakan tentera Allah. Bila Allah Taala kata, jalan, dia pun pergi sebagaimana tentera mengendalikan, menyempurnakan tugas dia. Nah, apa tugas tentera? Maka kita kena ingat angin juga tentera Allah. Nah, boleh melikuk, boleh meranak, boleh menghancur, boleh merosakkan banyak benda yang ada di atas muka bumi ini kerana izin Tuhannya dan juga suruhan Tuhannya. Baik. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata, dia kata bagi orang yang sentiasa melakukan kebaikan, maka siapa dia? Al-Muhsin itulah orang yang sentiasa ataupun orang yang melazimi melakukan kebaikan, sama ada dalam bentuk perkataan, perbuatan. Itu maka orang yang berulang alik ke masjid dia panggil muhsin lah tu. Nah, orang yang berkekalan, zuhur dia mari, asar dia mari, maghrib dia mari, melainkan dia sakit ataupun dia bermusafir, tak ada di rumah, ataupun ada sebab-sebab lain, jiran ataupun ada kematian, ada tetamu mari di rumah, barulah dia tak ada. Itu panggil muhsin. Maka orang yang muhsin ini, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Allah Taala akan berikan kepadanya apa dia? Yang pertama kita sebut dah dulu, diya'an fil wajhi.
Allah Ta'ala akan menyerikan mukanya. Seri muka dia jadi nampak. Walaupun dia tu hitam, tapi hitam manis. Walaupun dia tidak comel, tapi ya Allah suka kita tengok dia. Bukan kerana itu dan ini, tapi muka dia tu kita tengok, ya Allah jernihnya, seronoknya kita tengok tak? Tengoklah wajah-wajah tok-tok guru tuan-tuan. Renunglah wajah tok-tok guru tuan-tuan ada apa yang penuh mengajar tuan-tuan di sini ke ataupun waktu dulu belajar dulu. Saya sampai hari ni tok-tok guru saya masih ingat muka mereka. Walaupun mereka mengajar kita sekejap dan sebagainya, kita ingat. Cuma kita tak ingat macam ni. Bila kita pejam mata tu, kita pokoknya tengok muka dia. Oh macam ni tok guru kita. Manis muka mereka, seronok tengok muka mereka. Bukannya serabut bila tengok muka. Itu tak ada nur, tak ada cahaya. Maka Allah Ta'ala beri ataupun letakkan di mukanya itu cahaya. Kemudian wa nuran fil qalbi, Allah Ta'ala berikan juga ke dalamnya hatinya itu cahaya. Kalau diya'an fil wajhi tadi, saya lebih suka kita terjemuh dengan makna kita kata apa dia? Muka yang manis dipanggil apa? Bila kita tengok tu jadi seronok dipanggil apa dah? Awet muda ke apa benda. Jenis-jenis gitulah ya. Yang sereti dia, yang sewaktu dengannya. Ya. Kemudian wa nuran fil qalbi, cahaya di dalam hatinya. Saya sebut dah dulu, kita ni boleh duduk sekarang ni boleh nampak tuan-tuan, boleh nampak saya boleh nampak tuan-tuan. Tuan-tuan boleh tengok kipas berapa biji ada kipas dalam sini. Tuan-tuan boleh baca khot-khot yang ada, ayat Quran ni, ayat Quran. Oh tu pak sahabat Nabi, ayat Quran ada tengah-tengah. Maka kita boleh baca semua tu kerana apa? Kerana dibantu oleh cahaya. Cuba minta tuan siap kita tutup sekejap. Minta tutup sekejap. Maka saya kata cuba tuan-tuan baca ayat yang ada di sebelah kanan. Baca. Nak baca tak boleh lah, kita tidak hafal dia. Nak tengok tak nampak. Maka tak boleh baca. Begitulah hati tuan-tuan dan puan-puan semua. Hati kita juga dia memerlukan kepada cahaya untuk membantunya dalam melihat. Lihat apa? Lihat akhirat. Sebab itu mata disebut sebagai basar, hati disebut sebagai basirah. Mata ni basar, penglihatan mata ni. Dan mata ini dia terhad. Kata almarhum tuan guru saya, mata ini dia memang lihat tapi terhad. Terhad macam mana? Kalau terlalu dekat sangat tak nampak juga. Terlalu jauh sangat tak nampak juga. Habis tu kena sedang-sedang baru boleh. Kecil sangat tak boleh nampak, besar sangat pun tak boleh juga, jauh sangat tak boleh juga, dekat sangat tak boleh juga. Kemudian kalau terlindung tak boleh juga. Kita tengok ada terlindung ni. Apa yang berlaku ni lepas pada dinding ni, apa yang berlaku sekarang ni? Saya yakin tuan-tuan dan saya juga tak tahu apa yang berlaku. Kenapa? Mata ada, tengoklah. Dah terlindung nak tengok macam mana? Tak boleh. Tetapi hati kita ni masya-Allah tabarakallah, Allah Ta'ala bagi dia jauh pandangannya. Sejauh mana? Sejauh akhirat sana. Akhirat ni dia pergi. Jauh mana akhirat? Saya pun tak pernah tahu kerana ayah saya, mak saya pun yang baru meninggal tak balik cerita dekat saya. Oleh kerana saya ni anak yang bosu, dia tidak balik cerita. Adik, betul adik akhirat ni ada. Mak dah pergi, dah jauh perjalanannya. Berapa batu mak? Tak tahulah berapa banyak mana batu. Perjalanan berapa jam? Tak tahu juga jauh perjalanan berapa jam. Kita pergi ke Mekah 8 jam. Jiran saya dia pergi ke rumah anak dia sebab menantu dia orang kot sebelah Amerika, nama apa siapa tak tahulah. Setiap sekali perjalanan dia lebih kurang makan masa berapa? 24 ke 36 jam. Naik kapal terbang dengan berhenti kemudian pindah pula kapal terbang naik. Sampai naik ke Matu kaki nak boleh ke sampai. Allah jauhnya kita kata dah. Baik, akhirat jauh lagi. Akhirat jauh lagi. Tapi sejauh akhirat itu mata kita dapat tengok. Mata kita, bukan mata ni, mata hati kita dapat tengok. Dalil, bukti
Mana? Mana dalil? Mana bukti? Kalau tuan-tuan mata hati tuan-tuan tak tengok kepada akhirat, tuan-tuan dan saya tak mari duduk di sini. Tak mari duduk di sini. Nak buat apa duduk di sini? Betul tak? Duduk di rumah lagi sedap minum air teh, tengok berita kan. Boleh tengok juga Pahang di mana kena banjir, Selangor ada lagi ke banjir, apa yang saranan kerajaan nak buat, apa yang telah dibuat, apa kita baik boleh tengok. Tapi kenapa kita tinggal di atas mari dekat sini? Kerana hati kita kata kita akan mati, perjalanan jauh. Kemudian kita kena bekal. Mana bekal? Ini tuan-tuan duduk ni bekal ni. Yang saya sebut tadi di mukadimah tadi tu. Mari kita sama-sama berniat iktikaf. Nak apa tu? Nak tambah, nak minta supaya Allah Ta'ala berikan kepada bekalan kita itu lebih banyak lagi. Kalau kita tidak niat iktikaf tak dapat banyak. Kita niat iktikaf dapat banyak. Itu je. Kerana hati kita melihat sedemikian. Maka hebat hati kita ni. Kalau dianya tidak dikotori. Dikotori nah. Dikotori dengan apa? Hati kita ini dikotori dengan apa? Maksiat lah. Dengan dosa. Allah Ta'ala sebut kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Nah, ingat-ingat wahai manusia, hati kamu juga berkarat sebagaimana berkaratnya besi. Nah, besi kita baru beli, tengok-tengok, ya Allah baru beli minggu lepas dah berkarat. Kenapa berkarat? Kena air. Hati manusia juga, hati kita lah juga berkarat. Kena air ke? Kalau macam tu tak boleh minum air dah kita. Air tebu tak boleh minum, air kelapa tak boleh minum, air nyo pun tak boleh minum, air cuak tak boleh minum, air mineral tak boleh minum, kopi, Nescafe tak boleh minum. Kenapa tak boleh minum? Sebab ustaz kata hati kita akan berkarat. Hati kita kena air dia tak berkarat. Besi yang kena air berkarat. Hati kita ni berkarat kena apa? Kena dosa. Bila dosa kita buat berkaratlah ia. Nabi sebutkan apabila anak Adam itu melakukan satu maksiat lalu dititikkan dalam hatinya itu satu titik hitam. Dibuat lagi titik hitam lagi sampailah hati itu gelap. Samalah dengan cermin. Cermin rumah kita tu. Cermin rumah kita, rumah saya pun ada cermin, rumah tuan-tuan dan puan-puan ada cermin. Masing-masing ada cermin. Bagaimana kalau cermin itu kotor? Kalau cermin itu kotor, kalau kita pergi duduk depan dia, dia tunjuk tak kat kita? Dia tunjuk tapi dengan secara tidak jelas. Tak jelas. Nampak macam nampak tak nampak. Istilah kata nampak tak nampak. Tetapi kalau cermin itu kita beli dekat mana-mana pasar raya, ada satu obat kan untuk cermin tu. Kita spray dia set. Kita ambil kertas surat khabar ataupun tisu, kita gosok dia. Cerah dia. Nah, sehingga mana? Sehingga nampak kita punya bulu-bulu roma ni. Hitam-hitam bitik-bitik jerawat kita yang hitam ini. Nampak. Kita pun tengok, ya Allah, bila naik jerawat ni? Diri kita sendiri pun tak tahu ada jerawat bila dia naik. Muncullah ada cermin yang bagi tahu kepada kita. Samalah dengan kita. Hati kita juga cermin. Nah, kalau dia kotor, dia tak boleh memperlihatkan apa yang ada pada diri kita. Tapi kalau hati kita bersih, maka dia perlihatkan apa yang ada pada diri kita. Maka ulama kata, orang mukmin, orang muhsin, al-muhsinun atau muhsinin itu mereka yang sibuk dengan keaiban dirinya, bukannya sibuk dengan keaiban orang lain. Orang tua kata apa? Gajah depan mata tak nampak, kuman sebelah laut tanah jelas elok nampak. Itulah peribahasa dalam juga tu tuan-tuan. Kalau tuan-tuan menghayati peribahasa tu, makan hati jugalah. Kita duk nampak orang tu, duk nampak orang ni, nampak itu ini, tapi diri kita tu kita tak nampak. Sebab itu ada satu kitab, dalam satu kitab saya tak ingatlah, nanti kita rujuk balik. Di antara sifat siapa ni? Saya tak ingatlah. Antara salah satu sifat hamba Allah yang baiklah kita kata, mereka yang menyibukkan dirinya dengan keaiban diri dia. Dia tak cara keaiban orang. Ikut dia sebab dia ada tuan dia.
Tak, kereta ada tuannya masing-masing. Kereta dia kotor, maka dia basuh. Kereta kita kotor, kita basuh. Kenapa kita rajin nak basuh kereta orang lain, sedangkan kereta kita pun kotor juga, tak nak basuh? Faham ya? Baik, itu yang kedua. Iaitu Allah Ta'ala akan berikan ataupun Allah Ta'ala akan jadikan dalam hati orang yang muhsin itu cahaya. Yang ketiga, pada malam ini yang ketiga, wasi'atan fir rizqi. Rupa-rupanya keluasan rezeki ini ada kaitan dengan amalan baik yang kita buat dia. Tu ulama-ulama kita bahas lama dah. Sembahyang yang kita buat itu tak tinggal, itu merupakan punca rezeki kita. Dan sembahyang jemaah itu merupakan permudahan ataupun memudahkan rezeki kita. Rezeki ada dah, tapi payah nak dapat. Nah, kena bekerja, berpeluh baru dapat. Tapi dengan sebab kita buat mari masjid, ulang alik ke masjid, selalu menderma, bersedekah, muakah itu, seolah-olah Allah Ta'ala permudahkan. Sepatutnya kena nak dapat rezeki sebanyak tu 5 jam, Allah Ta'ala bagi kepada kita 2 jam sahaja. Boleh tak boleh Allah Ta'ala buat? Boleh, kerana Allah Ta'ala itu innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala itu berkuasa di atas sesuatu benda. Maka tuan-tuan dan puan bermula daripada malam ini kita tahu dah, nak suruh rezeki kita ini luas, hendaklah kita sentiasa melakukan benda-benda yang baik. Nah, baik. Tuan-tuan dan puan, mungkin tuan-tuan akan bertanya, tu orang yang jiran kita tu, yang duduk depan rumah kita ke kiri kanan kita, belakang rumah kita tu, tak pernah pun sembahyang. Tak pernah sembahyang cara kita lah. Dia sembahyang cara dia lah. Nah, faham dah? Kita ni solat, dia tidak solat, dia sembahyang. Maka Camry baru beli, nampak baru tadi nampak Camry baru. Baru tanya tadi nak maghrib. Tunggu nak maghrib, kebetulan dia sampai. Oh ini kereta baru dia dah. Kita pakai, saya lah, kancil postmodern 60 manual. Apa cerita? Sedangkan kita ni dah mari ulang alik ke masjid ni berapa? Ada yang 5 tahun, ada yang 10, ada yang 15, ada yang 20 dan lebih-lebih lagi. Dah. Macam mana? Katanya Allah Ta'ala memperluahkan rezeki bila kita buat kebaikan. Suka menderma, sedekah dan sebagainya, wakaf. Nah, kebaikan kita buat tu. Tuan-tuan dan puan, soalan tuan-tuan itu Imam Al-Qurtubi jawab bila kira-kira beberapa abad yang lalu. Dalam kitabnya At-Tazkirah, tuan-tuan boleh tengok, boleh cek dalam bab yang keberapa, yang ke-5, yang ke-6. Allah Ta'ala akan membalas setiap kebaikan yang dilakukan oleh orang yang bukan Islam. Faham dulu ya? Setiap kebaikan yang dilakukan oleh bukan Islam, no Muslim. Maka Allah Ta'ala balas kepadanya sepenuhnya di dunia. Akhirat nanti kalau dia minta, maka Allah Ta'ala akan jawab. Kata Imam Al-Qurtubi, bagaimana Allah Ta'ala jawab? Bagaimana Allah Ta'ala bagi balas kebaikan? Tuan-tuan, orang yang bukan Muslim pun, hak jenis hati dia baik, kita kata tu. Mereka ada taja rumah orang-orang tua, tapi untuk bangsa mereka ataupun dan sebagainya, tak kisahlah, tapi kebaikanlah tu. Ataupun mereka memelihara anak-anak yatim, ataupun mereka membuat kebaikanlah. Kebaikan ni sekarang ni orang Islam kita pergi menolong orang-orang Islam kita di sana yang kena banjir itu, dan juga orang yang bukan Islam pun kita tolong juga. Tetapi mereka juga ada yang menolong bangsa mereka dan juga bangsa kita. Baik, lalu di situ seolah-olah macam tidak adil Allah Ta'ala. Kerana apa? Kita buat baik dapat pahala, mereka buat baik tak dapat pahala. Kerana apa? Kerana tidak ada akaun. Tak ada akaun dengan Allah. Sebab tu kata Bapa Ismail sebanyak hafizahullah, bila kita ni tak ada akaun, kita masuk berapa pun dalam bank, dia tak boleh masuk dalam akaun kita kerana tak ada akaun. Tetapi kalau kita ada akaun, kita masuk RM1 pun dia akan masuk dalam akaun kita. Tu dia kena buka dulu akaun. Nak buka macam mana? Senang saja. Mari jumpa pihak masjid, mari jumpa imam dan sebagainya. Kata saya nak memeluk agama Islam.
Maka imam pun akan buat satu upacara ke macam mana ke untuk bersyahadah ataupun menyahadahkan dia. Maka terbuka oleh akaun. Daripada situ apa saja yang dia buat dia akan masuk oleh akaun. Maka Imam Al-Qurtubi kata bila orang-orang yang bukan Islam, non Muslim ini melakukan kebaikan, dia buat baik. Saya sebut dah, saya nak pergi belajar luar negara dulu, ada orang bangsa lain, bukan bahasa Melayu, bangsa lain yang bukan beragama dengan kita, bukan agama kita. Dia bagi kepada saya melalui kakak saya dan abang saya yang bekerja di kedai mereka. Dia bagi kepada saya untuk belajar. Bermakna kebaikan tu, infak, sedekah dia bagi. Maka Imam Qurtubi kata Allah Ta'ala akan balas dia dengan cara mana? Allah Ta'ala akan bagikan kepadanya kesihatan. Ini yang pertama. Tuhan bagi kepada kesihatan. Dia tua dah. Lebih tua pada kita. Masya Allah, tak sakit lutut dia. Mata okey terang. Kita ni muda lagi, sakit lutut dah. Saya lah, orang lain saya tak tahu. Sakit pinggang dah, sakit belakang dah. Allah Ta'ala bagi dengan cara yang pertama, kebaikan yang buat itu dengan cara Allah Ta'ala balas dengan kesihatan. Sama ada pada dirinya ataupun kepada ahli keluarganya. Baik, sekiranya ada lagi kebaikan yang dia buat, kebaikan dia ada lagi dia buat, Allah Ta'ala berikan kepadanya kemewahan di segi perniagaan. Dia meniaga, maju daripada 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10 kedai, 10 cawangan, 20 cawangan. Ada lagi, maka Tuhan bagi lagi hak lain. Akhir sekali kata Imam Al-Qurtubi, sekiranya ada lagi kebaikan yang dia lakukan, lalu Allah Ta'ala akan berikan kepadanya apa dia? Allah Ta'ala akan balas segala kebaikan yang baki itu dengan cara Allah Ta'ala memudahkan dia mati. Tu habis. Last. Habis. Mudah dia. Macam cerita Melayu-Melayu kan. Asyhadu an la ilaha illallah. Cerita Melayu kan. Maka gitulah, dia tidaklah mengucap, tapi maknanya begitu, mudah dia mati. Maka itu adalah yang terakhir. Bila dia mati, bila dia minta, mana saya buat rumah anak yatim, saya buat ni, maka Allah Ta'ala akan jawab, aku dah bagi pada kamu kesihatan. Kau tengok jiran kamu tu, hambaku yang selalu pergi ke masjid, sakit lutut dia, sakit belakang dia, sakit apa? Kau lebih tua pada dia, tak ada sakit. Nak tahu mana? Tu tuan-tuan, sebab tu saya sebut kitab At-Tazkirah karangan Imam Al-Qurtubi, tuan-tuan beli dan bacalah. Kalau ada guru yang boleh mentafsir, boleh mengajar, tuan-tuan mengajilah kitab ni. Cukup baik. Itu di antara saya letak salah satu daripada kitab yang di bawah tajuk Dawaul Qalbi, ubat bagi hati. Bacalah. Bacalah kitab tu. Baik. Itulah disebut yang ketiga, wasi'atan fir rizki. Allah Ta'ala akan luaskan rezeki. Tetapi kalau kita semaya apa semua tak luas juga rezeki kita, jangan salahkan, kerana Allah Ta'ala itu maha mengetahui. Mungkin dia kata kalau kita diluaskan rezeki, boleh jadi kita akan jadi malah mari ke masjid, ataupun kurang ke masjid, ataupun kurang. Sekarang ni kita susah, kita mari ke masjid. Faham masa tak ada dah. InsyaAllah tuan-tuan dan puan, kita sambung lain kali. Ada jodoh, ada kesihatan, jodoh pertemuan, kita akan jumpa lagi dalam lain pertemuan. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha' nafsan la tashba' wa bil la'watin la yusma' wa na'udzubika ya rabbana min ha'ulal arba'. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi alhamdulillahirabbil alamin. Yang baik pasti daripada Allah, yang tidak betul daripada kelemahan kejahilan, terkasar bahasa, tersilap budi bicara, mohon ampun dan maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.